bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dimuliakan sahabat saya Ustaz Nasir, ahli jalan kuasa masjid, pihak kepimpinan, tuan-tuan perempuan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tajuk kita tajuk klise, tuan-tuan, tajuk yang tiap-tiap tahun kita jumpa, ya, tajuk Ma'al Hijrah, ya, kerana kalender Islam dia mula daripada Muharram. Walaupun hijrah Nabi bukan Muharram, tuan-tuan, ya. Ramai orang salah. Ya, diingatkan Nabi hijrah bulan Muharram. Tak. Nabi tak hijrah bulan Muharram. Nabi hijrah bulan Safar. Ya, cuma kalender Islam dia mula daripada Muharram. Sebab tu setiap kali bermula satu Muharram, kita sinonimkan dengan Ma'al Hijrah. Apa makna Ma'al Hijrah? Bersama dengan hijrah. Maknanya semangat hijrah tu kita kena bersama. Tapi dari segi tarikh, ya, Nabi keluar daripada Mekah pada 27 Safar. Muharram tak, Nabi baru rancang je, ya. Jadi keluar pada 26 Safar, bulan depan, bulan Safar. Ya. 26 tu siang keputusan mesyuarat, ya, apa kita panggil, ya, Dewan Undangan Negeri Mekah. Ya, Mekah ni dia ada satu Dewan Undangan Negeri, dia panggil Darun Nadwah. Jadi Darun Nadwah ni dianggotai oleh VIP Mekah, ya, Abu Jahal ada dalam tu, ataupun nama sebenarnya Amr bin Hisham. Abu Jahal ada, Abu Lahab ada, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Al-Mughirah, ya, Uqbah bin Abi Mu'in. Jadi ni antara kita kata VIP Mekah yang berkumpul berbincang apa tindakan kita nak ambil pada Muhammad. Nak tangkap, nak penjara, nak bunuh. Keputusan kalau dibuat, Muhammad akan dibunuh. Tuan-tuan boleh tengok dalam Suratul Anfal, ya, dalam Suratul Anfal, surah yang ke-8 dalam Quran, ya, ayat yang ke-30, cerita bagaimana orang Quraisy merancang untuk tangkap Nabi. Ya, wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru, dan ingatlah ketika mana orang-orang kafir Quraisy mereka merancang liusbituka, untuk menangkap engkau wahai Muhammad, au yaqtuluka, ataupun nak bunuh kau, au yukhrijuka, ataupun nak halau Nabi keluar daripada Mekah. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ya, mereka merancang untuk bunuh Nabi, untuk halau Nabi, tetapi sudah tentu perancangan Allah jauh lebih hebat. Ya, itu ayat 30 surah Al-Anfal. Ada cerita bagaimana orang Quraisy sudah buat keputusan dalam mesyuarat tergempar, ya, yang dibuat di Darun Nadwah, Dewan Undangan Negeri Mekah. Keputusannya bunuh Nabi, ya. Sebab itu selepas, ya, daripada tenggelam matahari, mereka mula mengepung rumah Nabi. Itu cerita hijrah daripada sirah. Kepung rumah Nabi, ya. Selepas Isyak, Nabi melihat mereka sudah berada di sekeliling rumah Nabi. Semua tu ada. Abu Jahal, ya, Abu Lahab. Yang pelik sekali, Abu Lahab pun ada. Ya, bila kita kata Abu Lahab, tuan-tuan mesti kata, apa nak peliknya Ustaz? Ya, okey, kita bagi tahu Abu Lahab tu siapa, tuan-tuan. Yang pertama, bila kita sebut Abu Lahab, semua orang tahu Abu Lahab tu pak saudara Nabi. Ya, Abu Lahab dia Bani Hashim. Abu Lahab bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bin Hashim, maknanya seperti mana Nabi dan ayah Nabi Abdullah Bani Hashim, begitulah juga Abu Lahab. Ya, itu satu. Yang kedua, Abu Lahab ini adalah besan Rasulullah. Ya, mungkin muslimat yang duduk di belakang yang biasa kelas sirah dengan saya, ya, dah kenal lah. Ya, mungkin tuan-tuan lama tak dengar kuliah, jadi mungkin dah agak lupa lah. Ya, jadi Abu Lahab tu besan Nabi. Besan, tuan-tuan tahu besan? Tahu kan? Ya, besan tu maknanya anak Abu Lahab kahwin dengan anak Nabi. Jadi besan, tuan-tuan. Abu Lahab tu bapa saudara Nabi, tetapi anak Abu Lahab dua orang. Utbah bin Rabi'ah, Utbah bin Abu Lahab, dan Utaibah, dua orang anak Abu Lahab kahwin dengan dua anak Nabi. Siapa dia? Ruqayyah binti Rasulullah dan Ummu Kulsum binti Rasulullah. Dua anak perempuan Nabi, menantu Abu Lahab. Ya. Siapa yang datang minang?
yang datang Mina Abu Lahab dengan isterinya Ummu Jamil. Ya, jumpa Nabi, jumpa Khadijah. Ya, kami datang bawa anak, nak pinang 2 anak Nabi, dan Nabi benarkan. Peristiwa ni berlaku sebelum Nabi dilantik jadi Rasul. Maknanya Nabi baru usia 30-an. Ya, Nabi dilantik Rasul umur 40. Sebab tu perkahwinan tu berlangsung. Ya. Tetapi sebaik saja Nabi dilantik jadi Rasul, Nabi buat ucapan alu-aluan di Bukit Safa. Ya, ketika Nabi dapat perintah daripada Allah untuk ijtihad. Ya, maknanya sebelum itu dakwah Nabi underground. Dakwah sorok-sorok, ya, rumah ke rumah, ya, semua pada waktu malam ketika orang tak tahu, ya, masa tu 3 tahun. Sejak Nabi umur 40 dapat wahyu sampailah, ya, umur 43, dakwah Nabi masih sorok-sorok underground. Ya, masuk tahun keempat baru Allah perintah Nabi ijtihad. Nabi pun kumpulkan semua family Nabi, macam kita buat family gathering lah. Ya, tetapi tempatnya bukan resort, tempatnya adalah di Bukit Safa. Nabi naik atas Bukit Safa. Bukit Safa tempat apa tuan-tuan? Tempat sa'i. Jangan lupa lah. Ya, sa'i mesti mula daripada Safa. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Ya, sesungguhnya Safa dan Marwah itu salah satu daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi kalau kita tawaf sekeliling Kaabah. Tapi kalau sa'i di antara Safa dan Marwah. Nabi naik atas Bukit Safa. Sebab Bukit Safa itu adalah tempat orang lalu lalang. Nabi duduk atas tu, berdiri atas tu, Abu Lahab pun duduk depan. Semua keluarga Bani Hashim, Bani Al-Muttalib berada di depan Nabi. Ya, bila Ustaz sebut Al-Muttalib tu, dia adik pada Hashim. Tadi Ustaz sebut Nabi kan, Muhammad bin Abdullah, bapa Nabi. Datuk Nabi Abdul Muttalib, moyang Nabi Hashim. Hashim tu ada adik nama Al-Muttalib. Jadi Hashim dengan Al-Muttalib adik-beradik. Bila Hashim meninggal, Al-Muttalib yang ambil alih. Jadi dua-dua kabilah ni rapat. Ketika Nabi ajak mereka berkumpul, ya, Nabi ajak keluarga Bani Hashim dan keluarga Bani Al-Muttalib. Ya, dua-dua ada kat situ. Salah seorangnya Abu Lahab. Sebaik saja Nabi bagi tahu Nabi ni Rasul, ya, maka Abu Lahab komen. Dia orang pertama tuan-tuan. Ya, dia orang pertama, bukan tanya soalan. Dia tempelak Nabi. Ya, jadi dia kata apa? Tabban laka ya Muhammad, celaka kau Muhammad. Kami ambil cuti, kami tutup kedai, kami berhenti berniaga pada hari ini semata-mata kau nak bagi tahu bahawa kau ni Rasul. Ya, jadi Abu Lahab orang pertama menempelak Nabi. Nabi tak jawab. Kerana Nabi diutus oleh Allah bukan nak menghina orang. Nabi bukan nak tempelak orang, tak. Nabi tak jawab. Allah yang jawab melalui surah Al-Masad. Apakah suratul Masad? Surah Masad, surah Tabat Yada. Orang Melayu panggil Tabat Yada. Ya, bila kita sebut surah Al-Masad, dia tak cap surah mana Ustaz? Ya, Al-Masad tu surah Tabat Yada Abi Lahab. Ada cerita Abi Lahab. Maknanya tuan-tuan, yang panggil, yang gelar Abu Lahab ni Abu Lahab adalah Allah. Ya, Abu Lahab ni tidak dipanggil Abu Lahab. Sebab nama Abu Lahab Abdul Uzza. Tapi setelah turunnya surah Al-Masad, ya, Tabbat Yada Abi Lahab, celakalah kedua tangan Abu Lahab, ya, wa tabba, dan celakalah Abu Lahab tu. Jadi ini kaedah dalam bahasa Arab kita panggil majaz mursal, dia panggil tu. Ya, dalam bidang balaghah, ya. Jadi cerita walaupun disebut tangan tapi maksudnya keseluruhan tubuh. Ya, kerana orang buat jahat pakai tangan. Ya, jarang orang buat jahat pakai kepala, tak pernah tengok lagi lah. Ya, orang buat jahat pakai kaki mungkin ada, dia terajang orang. Tapi kalau orang buat jahat, ya, dia sign kontrak, tangan. Ya, dia lempang orang, tangan. Dia pukul orang dengan tangan. Sebab itu walaupun disebut tangan, tabban yada, celakalah, ya, binasalah, yada Abi Lahab, kedua tangan Abi Lahab. Wa tabba, dan celakalah, ya, Abu Lahab ni. Kerana apa tuan-tuan? Kerana dia menempelak Nabi, maka Allah balas. Ya, Allah turunkan ayat. Abu Lahab faham dah? Dah tentu. Abu Lahab ni orang Arab, Quraisy, Bani Hashim. Bahasa Arabnya tinggi tuan-tuan. Ya, level bahasa Arab orang Quraisy memang paling tinggi. Ya, orang Quraisy ni paling fasih. Paling fasih tuan-tuan. Ya, jadi adalah, ya, apa ni orang duk sebut walaupun, ya, dikatakan bukan hadis, ya, tapi masyhur lah. Orang kata, ya, kononnya Nabi ada sebut, ya, Nabi kata apa ni, ya, ana afsahul Arab, aku ni orang Arab paling fasih. Ana afsah, aku orang Arab paling fasih. Ya, baida anni min Quraisy, ya.
Cuma kata Nabi, aku ni pada Quraisy. Maknanya nak bagi tahu, dahlah Nabi ni fasih, Nabi Quraisy, ya. Quraisy pula Bani Hashim, terbaik tuan-tuan. Ya, maknanya sebab itu ketika Allah menurunkan mukjizat kepada Nabi, salah satu mukjizat itu adalah Al-Quran. Kerana nak jawab para penyair, para pemidantu, ya. Tuan-tuan kena tengok, ya, lain zaman, lain mukjizat. Ya, kalau tuan-tuan suka belajar cerita Nabi-Nabi dan Rasul, tuan-tuan akan jumpa. Ya, mukjizat ni dia tak sama tuan-tuan setiap zaman. Ya, macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oleh kerana kebanyakan orang musyrikin itu pemidato, penyair, syuara, seperti mana Quran sebut, ya, dalam surah yang ke-26 Asy-Syu'ara, maka bila Allah bagi Nabi mukjizat, mukjizatnya mesti dalam bentuk bahasa juga. Jadi bila mereka syair, mereka pidato lawan Nabi, berdebat, Nabi jawab dengan Quran, mereka akan terkesima, mereka senyap, tak boleh jawab. Sebab Quran itu adalah mukjizat dari segi bahasa. Kalam Allah, mana boleh nak jawab tuan? Tak boleh, ya. Pemidato paling hebat pun diam, tak boleh nak cakap pun. Itu zaman Nabi. Kerana zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling dianggap tinggi adalah para penyair syuara. Tetapi kalau zaman Nabi Musa, ya, mukjizat Nabi Musa bukan dalam bentuk apa kita panggil, ya, dalam bentuk bahasa, bukan. Walaupun Nabi Musa dapat Taurat. Kerana pada zaman Nabi Musa orang mengagungkan ahli sihir. Ya, zaman Nabi Musa ahli sihir. Jadi oleh kerana itu, apabila Allah datangkan mukjizat kepada Nabi Musa, mukjizatnya adalah dalam bentuk yang boleh mengalahkan ahli sihir. Tongkat Nabi Musa boleh bertukar jadi ular yang besar, makan semua ular ahli sihir itu. Ya, ahli sihir itu buat sihir je, bukan ular real. Ya, Nabi Musa punya real, makan semua. Ya, jadi ahli sihir akhirnya beriman kerana mereka tahu apa yang Nabi Musa buat tu bukan fake, bukan betul, real, tuan-tuan. Ya, itu zaman Nabi Musa. Okey, kita test tuan-tuan. Kalau zaman Nabi Muhammad mukjizatnya bahasa, zaman Nabi Musa mukjizatnya dalam bentuk lawan sihir. Kalau zaman Nabi Isa, mukjizat dalam bentuk apa tuan-tuan? Apa ilmu yang paling tinggi zaman Nabi Isa, tuan-tuan? Zaman Nabi Isa apa yang orang value, apa dia? Zaman Nabi Muhammad bahasa. Zaman Nabi Musa, ya, dalam bentuk sihir tadi. Zaman Nabi Isa yang di value apa tuan-tuan? Teka tuan-tuan. Apa? Ilmu apa paling tinggi? Kalau macam sekarang, ilmu apa orang anggap paling tinggi? Sekarang ilmu apa? Ya, sains teknologi, betul lah. Zaman Nabi Isa tu apa ilmu yang paling tinggi? Apa mukjizat Allah bagi kepada Nabi Isa untuk tunjukkan Nabi Isa tu adalah pesuruh Allah? Ilmu apa tuan-tuan? Muslimat? Ilmu apa? Tak dengar? Ilmu bercakap. Ilmu bercakap zaman Nabi Muhammad. Nabi Isa. Apa mukjizat Nabi Isa paling hebat yang boleh mengalahkan, ya, kehebatan pada zaman tu? Apa tuan-tuan? Nabi Isa ni boleh buat apa? Memanglah bercakap kecil-kecil tu, betul. Ya. Tapi kalau bercakap, Nabi Muhammad lagi pintar bercakap. Zaman Nabi Isa ilmu apa? Ilmu? Tuan-tuan cakap tak dengar tuan-tuan. Tuan-tuan kena buka. Ilmu apa? Tak dengar tuan-tuan. Tak berputih. Yalah, ilmu apa tu? Bagi orang mati hidup semula, itu ilmu apa tu? Bagi orang sopak sembuh, ilmu apa tu? Perubatan tuan-tuan. Perubatan. Tuan-tuan kan kuliah setiap malam. Kuliah maghrib setiap malam, kuliah subuh, kuliah duha. Tuan-tuan, apa kesimpulan mengaji tu? Mengaji tu faham Quran tuan-tuan. Ya, tuan-tuan kita kena buat hijrah ilmu pengetahuan ni. Ya, sebab kita tak ada tuntutan hijrah fizikal. Ya, kita hijrah upgrade kita punya ilmu pengetahuan. Kejap lagi kita tunjukkan bukti tuan-tuan. Okey, balik ke cerita tadi. Zaman Nabi Musa, sihir yang paling hebat. Kalau tanya budak-budak dah besar nak jadi apa? Jadi ahli sihir. Ahli sihir zaman Nabi Musa, dia sama level macam menteri tuan-tuan. Ya, gaji menteri, allowance menteri, ya, benefit menteri. Itu zaman Nabi Musa. Sebab tu orang berebut nak jadi ahli sihir. Zaman Nabi Isa perubatan. Sebab itu bila Allah datangkan mukjizat kepada Nabi Isa boleh hidupkan orang mati. Orang dah mati 7 hari tau tuan-tuan. 7 hari. Cerita dalam Quran, cerita Nabi Isa, cerita mukjizat ni surah apa tuan-tuan? Cerita Nabi Isa ni.
Ya, pengikut Nabi Isa. Nabi Isa tu sendiri hebat. Surah apa tuan? Surah apa dalam Quran? Tuan-tuan baca selalu surah ni. Surah Yasin tuan-tuan. Yasin. Ya, tuan-tuan baca, sayang tuan-tuan baca tapi tuan-tuan tak tahu makna. Ya, tuan-tuan, cerita surah Yasin tu cerita Nabi Isa. Ya, ni malam Jumaat kali ni tuan-tuan, lepas baca Yasin, tuan-tuan minta imam ataupun ustaz yang ada pada malam tu terjemah makna dia, tengok tafsiran dia tuan-tuan. 1 minggu 5 ayat jadilah tuan-tuan. Ya, supaya kita tidak membaca Quran hanya untuk pahala, sayang tuan-tuan. Quran diturunkan sebagai apa? Panduan hidup. Quran ni the manual of life. Apa maknanya tuan-tuan? Tuan-tuan kena ambil Quran tu sebagai panduan hidup. Orang Melayu selalu sebut Quran penyuluh hidup, Quran panduan hidup, tapi dia tak nak baca pun terjemahan Quran. Belum baca tafsir, baca terjemahan pun kita tak buat. Macam mana kita nak jadikan Quran sebagai panduan hidup? Tak ada. Sorry tuan-tuan. Ya, jadi kita kena berubah, kena hijrah. Ya, tuan-tuan bagi ustaz tajuk hijrah, memang ustaz kena cakap tajuk hijrah. Ya, hijrah kita bukan hijrah fizikal. Zaman Nabi hijrah Mekah pergi Madinah. Ya, orang Yaman pergi Madinah, orang Syria pergi Madinah, orang Iraq pergi Madinah. Zaman kita tak perlu hijrah Madinah. Kita hijrah mindset kita tuan-tuan. Paradigm kita, pemikiran kita, ya, ilmu pengetahuan kita kena upgrade. Nanti kita bagi contoh. Okey, balik pada cerita Nabi Muhammad tadi. Nabi dikepung rumahnya oleh tadi termasuk Abu Jahal, termasuk Abu Lahab. Yang sedih tu Abu Lahab, dia dahlah Nabi punya bapa saudara. Dia sayang Nabi tuan-tuan. Dalam kitab Nurul Yakin fi Sirah Sayyidil Mursalin, kitab sirah oleh Syekh Muhammad Khudari bin, iaitu ulama Mesir tuan, dia cerita bahawasanya ketika Nabi lahir, antara orang yang paling gembira adalah Abu Lahab, paling gembira. Kerana Nabi adalah anak kepada adik Abu Lahab. Adik Abu Lahab nama dia Abdullah, bapa Nabi. Ya. Dalam kitab Nurul Yakin fi Sirah Sayyidil Mursalin disebut Abu Lahab sembelih 100 ekor unta. 100 tuan-tuan. 100 unta untuk bagi makan orang Mekah dan mereka yang datang ke majlis dia. Kerana gembira dia dapat anak saudara lelaki. Memanglah tuan-tuan, adik dia dah meninggal, dapat pula anak lelaki, gembira semua dia. Ya, sebab itu ya, orang Mekah ingat apa yang Abu Lahab buat. Tetapi ketika ya Nabi SAW mengaku sebagai Rasul, bawa risalah Islam, Abu Jahal, Abu Lahab lah orang pertama yang tolak Nabi, tempelak Nabi, kata Nabi celaka tuan-tuan. Cuba tuan-tuan bayang. Ya, orang yang sepatutnya menjadi orang paling mulia tetapi menjadi orang paling hina. Sayang tuan-tuan. Sebab itu dalam surah Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab, Allah kata apa? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tuan-tuan hafal surah ni tapi tuan-tuan tak baca terjemahan. Ya, apa cerita dia tuan-tuan? Ma aghna anhu maluhu. Harta Abu Lahab yang banyak ni tuan-tuan, ma aghna anhu maluhu, tak bagi manfaat. Harta tak bagi manfaat saya. Tuan-tuan banyak harta, tapi harta tuan-tuan tak membawa tuan-tuan masuk syurga. Rugi tuan-tuan. Ya, kereta besar, rumah besar, gaji besar, sekarang pencen lah, pencen besar, ya, allowance sana, allowance sini, jadi board of director company, CEO sebagainya, penasihat. Tapi duit tuan-tuan, harta tuan-tuan tidak membantu tuan-tuan untuk masuk syurga. Rugi tuan-tuan, sangat rugi. Contoh dia Abu Jahal, Abu Lahab. Ini orang kaya-kaya Mekah. Abu Lahab Allah sebut secara spesifik kerana dia bapa saudara Nabi, dia miras Nabi. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak sedikit pun memberi manfaat harta Abu Lahab, begitu juga kerja buat dia, maknanya kedai dia, binatang ternakan dia, ya, usaha-usaha yang dibuat, ya, semua tak ada manfaat tuan-tuan. Apa nak manfaat? Ya, dia gunakan untuk lawan Nabi. Ya, sayang tuan-tuan. Nanti tuan-tuan kata, ustaz saya tak macam Abu Lahab, saya tak lawan Nabi. Ya, tuan-tuan, maksud lawan Nabi tu apa tuan-tuan? Maksud lawan Nabi tu, maksud lawan Nabi tu kalau apa yang Nabi bawa kita tak perkasakan. Yang Nabi suruh kita tak buat. Contoh basic apa tuan-tuan? Tuan-tuan sembahyang ba'da maghrib tadi. Ya, alhamdulillah kebanyakan kita buat sembahyang ba'da maghrib. Tuan-tuan tahu tak? Ya, Nabi ketika solat ba'da maghrib 2 rakaat kan? Nabi biasa lepas baca Fatihah rakaat pertama, lepas amin, Nabi akan baca qul ya ayyuhal kafirun tuan-tuan. Ya, sebab apa? Ba'diyah tuan-tuan cepat. Pasal tuan-tuan tak baca surah.
Ya, ini sabit daripada hadis yang sahih. Ibnu Majah sebut hadis ini sahih tuan-tuan. Dalam Sahih Muslim pun ada sebut. Nabi setelah Fatihah rakaat pertama baca qul ya ayyuhal kafirun. Lepas Fatihah rakaat kedua Nabi baca qul wallahu ahad. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak pernah buat, malam besok kena buat. Kena hijrah ilmu pengetahuan, amal kita tuan-tuan. Ya. Sebab tu tuan-tuan perasan tak? Tuan-tuan tengok orang Arab, ya. Orang Arab ke Pakistan ke India ke tuan-tuan, kadang-kadang bila dia sembahyang, kita kata pasal apa? Bahagian maghrib dia lagi panjang. Kita angkat takbir, Allahu Akbar, dia belum angkat takbir lagi. Tapi kita habis dulu, dia takbir lagi tuan-tuan. Ya. Sebab apa? Sebab rakaat pertama qul a'udzu birabbil falaq, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Tuan-tuan, malam esok jangan tinggal lagi. Ba'diyah maghrib itu macam qabliyah subuh juga tuan-tuan. Qabliyah subuh lepas Fatihah ada baca surah tak? Ada. Qul ya ayyuhal kafirun kan? Rakaat kedua qul huwallahu ahad kan? Sama tuan-tuan. Ya, ba'diyah maghrib juga qul a'udzu birabbil falaq dan qul huwallahu ahad. Tuan-tuan dapat ilmu baru dah. Insya-Allah malam besok boleh amal tuan-tuan. Kena amal tuan-tuan. Ya, berubah. Jangan sama je tuan-tuan. Sayang tuan-tuan punya standard of living ya meningkat, tapi tuan-tuan punya ya standard of ibadah tak meningkat. Sayang tuan-tuan. Ya, sama-sama naik. Standard of life kita pun naik, ya, standard of living, standard of ibadah kita pun kena naik tuan-tuan. Ya, kena macam itulah tuan-tuan. Dulu ya masa gaji kita biasa-biasa, lalu tabung masjid letak RM5, lepas tu ada RM10. Sekarang gaji dah besar tuan-tuan, ya, takkan masih RM10 lagi, kena letak RM50 tuan-tuan, kena letak RM100, macam tu maksud dia. Kerana apa? Bila Allah naikkan tahap kehidupan kita, standard of living kita punya standard of giving pun kena bagi tuan-tuan, kena lebih. Macam itulah makna syukur tuan-tuan. Ya, jangan berterusan suka dengan apa yang biasa-biasa kita buat. Kena improve tuan-tuan, kena upgrade. Ya, itu cerita dia. Okey, ya, balik ke cerita Nabi tadi. Jadi Nabi pun Allah perintah keluar daripada rumah dia. Ya, ketika Nabi keluar tuan-tuan, Nabi membaca ayat yang tuan-tuan sedia maklum, ayat 9 surah Yasin. Ya, apa dia ayat 9 surah Yasin? Ya, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Tuan-tuan hafal ayat ni tuan-tuan. Ya, inilah ayat yang dibaca oleh Nabi ketika nak keluar rumah. Rumah kena kepung ni. Nabi pun baca ayat ni, ya. Apa yang berlaku kepada orang kafir Quraisy? Mereka tak dapat melihat Nabi. Allah hijab pandangan dia tuan-tuan. Ya, malah Syekh Mubarak Furi kata, apa ni, dalam kitab Nurul Yakin pun sebut, Nabi ambil tanah Mekah tu letak kat kepala seorang-seorang tu, Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah tu, tak kurang 9 orang yang kepung rumah mereka dengan pedang nak bunuh Nabi tuan-tuan. Abu Lahab pun nak bunuh Nabi, sedangkan Nabi tu biras dia. Ya, sedangkan Nabi itu anak saudara kesayangan dia. Ya, dia orang pertama yang jamu orang. 100 ekor unta tuan. Tuan tahu 100 ekor unta tu berapa? Seekor unta harga semasa berapa tuan? Market price, market value untuk seekor unta roughly berapa? Berapa Tuan Ji? Lebih kurang lah berapa? Berapa? Tunjuk tangan. 2,000. Unta 2,000. Tuan-tuan, unta 2,000 ke? Lembu tuan-tuan, lembu berapa ribu? Takkanlah unta 2,000 tuan-tuan. Kalau nampak sangat masjid tuan-tuan tak pernah sembelih unta. Betul tak? Tentu tak pernah. Berapa unta? Ya, 20,000 tuan-tuan, satu ekor. Takkanlah lembu lebih mahal daripada unta. Tuan-tuan, unta lagi mahal. Unta imported. Ya, orang Penang selalu buat sembelih unta masa raya haji tuan-tuan. Tuan-tuan boleh cek dekat Penang, Bandaraya, ya, Masjid Penang tuan-tuan. Ya. Itu harga sebelum pandemik 20,000. Ni lepas pandemik berapa? Itu pun bukan unta Arab. Unta imported daripada Perth tuan-tuan, Perth Australia. Sebab itu yang paling dekat. Kalau Melbourne lagi jauh, Melbourne dia ada site. Ya, ini daripada Perth tuan-tuan. 20,000 sebelum pandemik. Lepas pandemik dah tentu paling kurang 24-25,000 tuan-tuan. Cuba tuan-tuan bayang, kalau seekor 20,000, 10 berapa tuan-tuan? Ya, 10 dah 200,000. Ni bukan 10, 100 ekor tuan-tuan. Ya, tuan-tuan tahu tak seekor unta berapa orang boleh makan?
Seekor unta kalau buat majlis, berapa orang boleh makan? Roughly, berapa tuan-tuan? Berapa tuan-tuan? Muslimat. Seekor unta berapa orang? Ya, seekor unta? Tak pernah juga. Okey, jawapan yang bagus tuan-tuan. Sebab tak pernah sembelih, ya. Tuan-tuan, kitab sirah cerita detail tuan-tuan. Tuan-tuan kena apa? Kena minta ustaz-ustaz mengajar kitab sirah tadi. Ya. Seekor unta, ya, 100 orang boleh makan. Tuan-tuan tahu tak Nabi Muhammad ni pandai matematik tuan-tuan? Nabi punya statistik memang up to date. Ketika nak perang Badar, Ustaz cerita, semua ni dalam kitab sirah. Ya. Jadi tuan-tuan baca kitab sirah, tuan-tuan dapat. Sebab tu Nabi ni hebat ni, sahabat-sahabat Nabi ni hebat. Bukan masuk universiti pun. Tuan-tuan semua graduate. Ya, silap-silap sebagian tuan-tuan ada PhD depan ustaz ni, ada master tuan-tuan. Ada MBA. Ya. Cuba tengok Nabi dan para sahabat, tak masuk universiti pun. Ya, tapi hebat. Ketika perang Badar, Nabi berhadapan dengan musuh yang Nabi tak tahu jumlah mereka berapa ramai. Kemudian Nabi melihat ada 2 orang lelaki yang baru datang daripada arah selatan. Tuan-tuan kena faham, ya. Mekah selatan, Madinah utara. Ya. Jadi bila Nabi nampak 2 orang lelaki tadi, Nabi tanya, "Daripada mana kamu?" Mereka kata, "Kami daripada Mekah." Nabi tanya satu soalan, ya. "Ada tak jumpa dengan tentera Abu Jahal?" Mereka kata, "Ada." Nabi tak tanya berapa jumlah tentera. Nabi tanya apa tuan-tuan? Nabi tanya, satu hari untuk makan, berapa ekor unta mereka sembelih untuk makan? Ya. Jadi salah seorang daripada lelaki tadi kata, kalau tak salah kami, ada hari 9 ekor disembelih, ada hari 10 ekor. Tuan-tuan boleh estimate tak berapa jumlah tentera? Maknanya 900 to 1000 tuan-tuan. Nabi macam tu je dapat tuan-tuan. Ya, Nabi dah tahu, Nabi beritahu kepada para sahabat, jumlah mereka in between 900 to 1000. Orang Islam 305 orang. 305 orang tuan-tuan. Ya, yang tuan-tuan selalu duk sebut 300 berapa? 313. 313 tu jumlah asal. Tetapi ketika perang berlaku, yang pergi hanya 305 saja. 8 orang lagi Nabi bagi excuse. Salah seorang yang dapat excuse ialah Sayyidina Osman bin Affan. Sayyidina Osman ada dalam pasukan tentera Badar, tetapi ketika nak bertolak, isterinya Ruqayyah sakit tenat. Tuan-tuan ingat tadi, ya, Ustaz sebut tadi Ruqayyah asalnya kahwin dengan siapa tuan-tuan? Anak siapa tadi? Mula-mula siapa Ruqayyah kahwin dengan siapa tadi? Anak Abu Lahab. Abu Lahab tadi. Anak Abu Lahab 2 orang kan? Kahwin dengan 2 anak Nabi. Siapakah nama anak Nabi? Takkan tuan-tuan tak ingat nama anak Nabi tuan-tuan? Ya, anak Nabi 4 orang je perempuan. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, last sekali Fatimah, tak lupa punya lah, confirm lah kan. Tapi the first 3 tu tuan-tuan lupa lah. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum. Ruqayyah dengan Ummu Kulsum kahwin dengan 2 anak Abu Lahab. Ketika Nabi bawa wahyu, Nabi mengaku sebagai Nabi, Abu Lahab arahkan 2 anak dia ceraikan Ruqayyah dengan Ummu Kulsum. Jadi janda tuan-tuan. 2 anak Nabi jadi janda. Ya, punya jahat Abu Lahab ni tuan-tuan. Cerai, ya. Lepas tu apa berlaku? Barulah Nabi kahwinkan Ruqayyah dengan Sayyidina Osman. Maknanya ketika Osman kahwin dengan Ruqayyah, Osman ya bujang, tapi Ruqayyah sudah janda, ya. Tapi janda berias kan, mana tak pernah disentuh lagi. Kebetulan mereka kahwin tu sebelum daripada Nabi dilantik menjadi Rasul. Maknanya tak sempat duduk serumah lagi, tapi dah kena cerai dah tuan. Okey, ceritanya apa tuan? Ceritanya ialah ya, Ruqayyah sakit tenat masa nak perang Badar. Sebab itu Osman, Nabi bagi excuse, Osman tak payah pergi. Isteri sakit, jadi dia kena jaga isteri dia. Dan Allah takdirkan isteri dia meninggal selepas tu. Maknanya Osman tak pergi. Ada 7 lagi. Kalau kita nak sebut 7 tu, malam ni cerita perang Badar je lah tuan-tuan. Ya, tak boleh cerita hijrah malam ni. Jadi tu episod lain lah nanti, ya. Jadi 305 lawan berapa musuh tadi? Lebih kurang 1000 orang tentera. 1 lawan 3 tuan-tuan. Ya, sebab itulah malaikat turun untuk bantu Nabi. Tapi malaikat turun, tuan-tuan kena faham, malaikat turun untuk memperlihatkan kepada musuh tentera Islam tu ramai. Tuan-tuan, yang nampak tentera malaikat bukan orang Islam. Yang nampak tentera malaikat adalah orang kafir. Kerana kedatangan para malaikat itu untuk menimbulkan rasa takut. Orang Islam tak boleh tengok. Ya, orang kafir yang nampak. Orang kafir tak cerita. Tetapi nanti sebahagian orang kafir setelah masuk Islam, mereka cerita ke Nabi, "Ya Rasulullah, masa perang Badar kami tengok
ada orang-orang lelaki menaiki kuda yang bertompok hitam, berpakaian serba putih, yang kami tak kenal mereka. Siapakah mereka? Nabi kata, itulah para malaikat. Baru orang Quraisy tahu, tuan-tuan, setelah masuk Islam. Sebelum tu dia tak tahu, tuan-tuan. Ya, okey, stop kat situ. Nabi pun keluar daripada Mekah. Nabi pergi rumah Abu Bakar, bagi tahu Abu Bakar, ya, mari bersedia untuk hijrah. Mereka pun berhijrah. Tapi Nabi duduk di Gua Sur 3 hari 3 malam. Nabi tak terus masuk highway, pecut pergi ke Madinah. Tak, tuan-tuan. Kerana kalau Nabi masuk highway, desert highway, dah tentu Nabi kena tangkap. Pasal orang Quraisy akan cari Nabi. Sebab tu Nabi sembunyi 3 hari 3 malam. Sebab tu, tuan-tuan, sebab Nabi genius, tuan-tuan. Ya, Nabi tahu dah orang Mekah, kalau ada orang hilang, mereka akan buat search and rescue, tuan-tuan, 3 hari 3 malam. Maknanya 3 hari 3 malam sembunyi. Masuk hari keempat, search and rescue dihentikan. Sebab considered orang tu mati dah, tuan-tuan. Ya, sama ada mati dimakan binatang buas, digigit oleh ular, ya, dipatuk oleh ular ke, disengat oleh binatang buas, ya, binatang berbisa, ataupun mati kerana kehausan. 3 hari stop, baru Nabi keluar. Sebab tu orang tak cari Nabi. Ya, nampak tak, tuan-tuan? Sebab tu Nabi ni strategis, Nabi ni genius, tuan-tuan. Ya, sebab tu ada seorang ulama Mesir tulis tentang Nabi ni seorang genius. Dia panggil Abqariyatul Rasulillah. Abqariyah tu mana genius. Ya, cerita apa benda-benda yang hebat-hebat yang Nabi buat. Tapi sekarang, tuan-tuan, sebab buku-buku ni kebanyakan dalam bahasa Arab, dia belum diterjemah, tuan-tuan. Ya, cuma kami sebagai guru-guru yang mengajar di Masjid Surau, yang mengajar di universiti, di college, kita cerita secara macam tu lah. Ya, atas singgo je, tuan-tuan, tak cerita detail. Melainkan, ya, tu tesis universiti tu lain lah. Ya, atau cerita detail. Okey, balik pada kisah tadi. Nombor 2, tuan-tuan. Ketika Nabi keluar daripada Mekah, ya, Nabi baca satu doa yang tuan-tuan biasa baca masa tahajud. Ya, sebab kita tak tahu cerita. Tuan-tuan baca apa doa tahajud antaranya. Ayat yang ke-80 daripada surah Al-Isra, tuan-tuan selalu baca. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, jadikan untuk kami, ya, tempat masuk yang baik, yang bagus. Jadikan kepada kami tempat keluar yang baik, dan jadikanlah bagi kami para penolong. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya. Tuan-tuan baca doa ni masa solat tahajud. Pasal ayat 79 dalam surah Al-Isra. Al-Isra ni cerita malam Isra tu, cerita tentang tahajud. Jadi ayat 80 ada doa. Kita orang Melayu ingat doa ni doa tahajud. Bukan, tuan-tuan. Doa ni bukan doa tahajud. Tuan-tuan nak baca tak salah. Tetapi tuan-tuan kena tahu, doa ni Nabi baca bukan masa tahajud. Tuan-tuan kena upgrade kita punya ilmu pengetahuan. Ya, tuan-tuan nak baca tak salah. Jangan tuan-tuan kata, oh, ustaz bagi tahu, Dr. Zarudin kata ayat ni tak boleh baca. Tak, ustaz tak kata macam tu. Tuan-tuan nak baca sila. Tapi ustaz nak bagi tahu tuan-tuan, inilah doa yang dibaca ketika nak keluar daripada area rumah kita. Nabi nak keluar daripada Mekah, nak pergi Madinah. Sebab tu Nabi doa, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya Allah, masukkan aku ke tempat masuk yang baik. Apa dia, tuan-tuan? Al-Madinah Al-Munawwarah. Wa akhrijni mukhraja sidqin. Keluarkan aku dari tempat keluar yang baik. Apa nama tempat tu? Mekah. Maknanya, tuan-tuan, ayat ni Nabi baca ketika nak keluar border tu. Border Mekah, nak masuk ke highway, nak pergi ke Madinah. Inilah doa yang dibaca. Sebab tu, tuan-tuan, bila tuan-tuan nak keluar daripada kawasan tuan-tuan, Korea, ya, Korea apa ni, dah masyarakat pertama ni, tuan-tuan nak keluar masuk tempat lain, tuan-tuan, itu antara doa yang diajar. Doa naik kenderaan, tuan-tuan tahu, itu doa naik kenderaan. Tapi doa nak cross border, tuan-tuan, ya. Jadi nak keluar, nak tujuan nak cross border, tempat taman tuan-tuan ke, daerah tuan-tuan ke, ya, semua tu apa Nabi ajar, tuan-tuan. Rabbi adkhilni mudkhala sidq, ya, wa akhrijni mukhraja sidq waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ayat 80, tuan-tuan boleh salin ayat 80 surah Al-Isra balik, tuan-tuan boleh cek. Ya, ustaz dah bagi beberapa ayat ini, tuan-tuan. Ustaz dah bagi beberapa ayat, ya, antaranya ayat yang mengandungi makna doa. Doa tu waktu bila minta, tuan-tuan, nak minta waktu lain silakan. Tapi doa tu asal-asal yang lebih sesuai Nabi baca ketika nak cross border, tuan-tuan. Ya, itulah tuan-tuan baca. Ya.
Jadi kalau tuan-tuan baca nak cross border waja'alna min baini aydihim, tak tepat lah tuan-tuan. Waja'alna min baini aydihim tu ketika rumah tuan-tuan kena kepung. Rumah tuan-tuan biasa kena kepung lah, tak kena kan? So bukanlah tu ayatnya baca tuan-tuan, salah. Ya, tapi nak baca boleh. Tapi tuan-tuan jangan kata ya baca ni sebab Nabi baca. Ya, bukan tuan-tuan. Memang Nabi baca, tapi untuk menyelamatkan diri daripada musuh. Ya, kalau tuan-tuan baca untuk lepas diri daripada JPJ dan polis trafik, salah tuan-tuan. Ya, tapi itulah ayat yang tuan-tuan baca. Betul tak tuan-tuan? Betul. Ya, mana-mana tempat pun orang baca ayat tu. Salah tuan-tuan. Sebab JPJ dengan polis trafik dia bukan musuh kita tuan-tuan. Dia saudara Islam kita. Ya, tuan-tuan baca. Pasal apa kadang-kadang tuan-tuan baca tuan-tuan kena saman juga. Pasal JPJ dengan polis trafik tu pun dia baca ayat yang sama juga tuan-tuan. Pasal yang mengajar JPJ, immigration, JPJ, polis trafik, ni ustaz yang tertunggu ke depan ni. Ustaz yang sama juga ajar tuan-tuan. Ya, sebab tu tuan-tuan doa tak jadi, tuan-tuan kena saman juga tuan-tuan. Ya, salah baca doa. Tuan-tuan, itu cerita ni, ya. Okey, dah tuan-tuan dah dapat cerita dah, ya. Berapa hari Nabi hijrah? Nabi hijrah 10 hari. Naik unta tuan-tuan, ya. Patutnya Mekah Madinah, okey saya beritahu tuan-tuan detail ya. Mekah Madinah 440 km. 440 km. 440 km ni tuan-tuan, lebih kurang KL Kota Baru. Lebih sikit atau kurang sikit, lebih kurang tuan-tuan. Ya. Dulu perjalanan tuan-tuan dengan unta. Untuk long distance journey unta. Unta Mekah Madinah boleh pergi 8 hari. Tetapi kalau sandstorm, kalau berlaku cuaca ekstrim macam sekarang musim panas tuan-tuan. Ya, orang haji balik dulu tuan-tuan tanya, panas tak? Panas tuan-tuan. Ya, ini musim buah. Ya, ini musim buah kurma masak atau pokok tuan-tuan sebab musim panas. Ya, dan tuan-tuan tahu berapa suhu dia. 50 tu biasa, 46, 47, ya, 50 tu biasa tuan-tuan. Especially dekat tengah padang pasir. Ya, mungkin di Madinah tak berasa sangat. Ya, sebab cuaca Madinah tu dia lebih baik. Tapi Mekah lebih panas. Tengah-tengah padang pasir, panas tuan-tuan, panas sungguh. Sebab itu kadang-kadang travelling 10 hari, 12 hari tuan-tuan untuk 440 km. Ya, sebab itu ketika Isra Mi'raj kan, Mi'raj naik langit. Isra Mekah pergi Baitul Maqdis. Jarak Mekah pergi Baitul Maqdis 1250 km. Maknanya 3 kali ganda Madinah. Apa ni, Mekah Madinah 440 km. Ya, kali 3 pergi Baitul Maqdis, ya. Kalau Mekah Madinah 8 hari, Baitul Maqdis Mekah Baitul Maqdis lebih kurang 8 kali 3 24 hari perjalanan, 24 hari. Pergi itu one way tuan-tuan. Kalau return 24 kali 2 48. Tiba-tiba Nabi pergi lepas Isya, Nabi balik lepas subuh. Agaknya ada tak orang percaya? Orang tak percaya tuan-tuan. Pasal naik unta one way pun 24 hari. Balik 48 days, dekat 50 hari. Tiba-tiba Nabi kata, aku pergi Baitul Maqdis selepas Isya, aku balik sebelum subuh. Mana ada orang percaya tuan-tuan? Sebab tu orang kata Nabi gila tuan-tuan. Pasal tuan-tuan kena ingat, orang dulu naik unta. Mesti tuan-tuan akan tanya, ustaz, pasal apa Nabi tak bagi tahu Nabi naik burak? Lagi orang tak percaya tuan-tuan. Siapa nak percaya burak? Orang tak pernah tengok. Ya, maknanya Isra Mi'raj cerita yang menguji keimanan seseorang tuan-tuan. Itu ceritanya. Okey tuan-tuan, balik pada hijrah kita. Ya, Nabi selepas 10 hari sampai di Quba. Ya, Nabi tak masuk Madinah lagi sebab Nabi tunggu para sahabat. Jadi mereka berkumpul di Quba. Sebab itu Nabi duduk di Quba 5 hari 4 malam. 5 hari 4 malam. Nabi sempat bina satu masjid. Nama masjid tu Masjid Quba. Tuan-tuan pun dah pergi ziarah. Ya, solat 2 rakaat di Masjid Quba macam pahala umrah tuan-tuan. Allah bagi special. Sebab orang Mekah boleh tawaf, orang Madinah nak tawaf macam mana? Tawaf kedai boleh lah tuan-tuan, tawaf supermarket. Ya, tawaf Kaabah tak ada. Jadi Allah bagi pahala sembahyang 2 rakaat. Ya, di Masjid Quba itu macam pahala umrah. Berapa banyak umrah? Allah yang tentukan. Ya. Sebab tu kalau orang tanya kita, apakah masjid pertama yang Nabi bina? Bukan Masjid Madinah, Masjid Quba. Ya. Lepas Nabi sampai di Madinah, barulah Nabi bina Masjid Nabawi tuan-tuan. Itu cerita dia. Okey tuan-tuan, hijrah ni pasal apa perlu hijrah? Sepatutnya Nabi ni tuan-tuan, ketika Nabi duduk di Mekah, orang Mekah dah offer Nabi dah. Orang Mekah jumpa tuan-tuan, ya.
salah seorang daripada pemidato Mekah, Al-Walid bin Al-Mughirah. Al-Walid bin Al-Mughirah ni bapa kepada Khalid bin Al-Walid. Dia orang lama, pandai pidato, pandai syair. Dia datang jumpa Nabi, dia offer kepada Nabi. Ya, sebahagian kata Utbah bin Rabi'ah, sebahagian kata bapa Khalid bin Al-Walid. Kalau Utbah bin Rabi'ah tu bapa mertua Abu Sufyan. Dua-dua pergi Mekah. Apa mereka cakap tuan-tuan? Muhammad, kalau engkau bawa agama baru ni tujuan dia untuk jadi kaya, kami boleh kumpul harta orang Mekah bagi kau. Maknanya dia orang offer tu kan. Dia offer Nabi, Muhammad, kau bawa agama baru untuk apa? Kalau untuk harta, kami boleh kumpul harta. Ya. Kita bagi laluan azan dulu tuan-tuan, ya. Kita sambung nanti insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa taufiq illa billah. Jadi kita balik pada offer. Ada 4 offer tuan-tuan yang dibagi oleh pemimpin Mekah supaya Nabi kita panggil menghentikan dakwah Nabi. Ya, yang pertama tadi, kalau Nabi nak harta, kami boleh kumpul, Nabi akan jadi orang boleh kaya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Nabi nak jadi pemimpin, mereka boleh kumpulkan orang Mekah, VIP Mekah, lantik Nabi sebagai pemimpin, boleh. Nombor 3, kalau Nabi nak jadi raja, Nabi nak ditabalkan sebagai raja Arab, mereka boleh kumpulkan kabilah-kabilah Arab, lantik Nabi. Orang Mekah ni very powerful tuan-tuan. Sebab mereka in control of Kaabah. Orang haji, orang umrah, Zamzam, Kaabah tu semua orang Quraisy yang jaga. Sebab tu mereka ada kuasa. Ya, mereka ada kuasa untuk mengajak kabilah lain menyetujui kalau Nabi nak jadi raja. 3 dah. Nak harta boleh, nak jadi pemimpin boleh, nak jadi raja pun boleh. Nombor 4 tuan-tuan. Ya. Biasa orang duk sebut, orang mereka kata, Muhammad, kalau kau nak perempuan, kami boleh bagi yang terbaik. Tak betul tuan-tuan. Cerita ni palsu. Ya, cerita yang betulnya ialah nombor 4. Kalau Nabi ni sakit, ya, sebab orang Mekah anggap Nabi ni kena penyakit sawan. Kena sakit sawan tuan-tuan. Sebab apa? Sebab ketika Nabi dapat wahyu, tuan-tuan, pelik keadaan Nabi. Dalam musim sejuk, orang lain kesejukan, tiba-tiba datang wahyu, Nabi berpeluh-peluh. Lahir dahi Nabi pun nampak peluh-peluh. Dan bila orang bercakap dengan Nabi, Nabi tak layan sebab Nabi tengah fokus. Ya, ketika mana Nabi didatangi oleh Jibril. Jibril dia bawa wahyu. Jibril ajar Nabi. Jadi Nabi fokus. Sehingga orang kata Nabi ni kena penyakit. Jadi orang Mekah kata, Muhammad, kalau kamu nak, kami boleh cari tok bomoh yang paling baik, sembuhkan kamu. Maknanya tuan-tuan, kalaulah Nabi sanggup menerima offer orang Mekah, Nabi tak payah hijrah tuan-tuan. Nak buat apa hijrah? Ya, sebab orang Mekah ada offer dah tuan-tuan. Tapi kerana Allah bagi tahu hijrah tu wajib bagi Nabi dan para sahabat. Sebab tu tuan-tuan, orang Mekah yang tak hijrah, yang mereka mati dalam perang Badar, tak hijrah tuan-tuan. Ingat tak tadi tentera Quraisy tadi berapa ribu tadi roughly tuan-tuan? 1000. Ya, in between 900 to 1000 kan. Berdasar kepada jumlah unta yang mereka sembelih. Ya, nanti tuan-tuan akan tanya, pasal apa mereka sembelih 9 atau 10? Maknanya kalau unta tu besar, mereka sembelih 9. Tapi kalau unta tu kecil sikit, mereka sembelih 10. Sebab tu jumlah mereka in between 900 to 1000. Clear tuan-tuan. Nabi punya estimation tepat. Ya, sebab tu 1 lawan 3. Okey, balik pada kisah tadi. Orang Mekah yang tak nak hijrah, ramai tuan-tuan. Salah seorang yang tak hijrah di Mekah tu ialah Sayyidina Abbas, bapa saudara Nabi. Tak hijrah tuan-tuan. Kerana bapa saudara Nabi ni adalah seorang ceti. Tuan-tuan kena ingat, di Mekah ni salah satu perniagaan yang paling untung adalah perniagaan ceti. Zaman sekarang pun sama tuan-tuan. Ya, loan shark tuan-tuan. Ya, jadi ahlong. Ya, untung senang tuan-tuan, untung atas angin je. Ya, bagi orang pinjam tak boleh bayar, dia charge tinggi-tinggi tuan-tuan. Ya, kadang triple, kadang quadruple tuan-tuan. Ya, maknanya nak bagi tahu memang samsing sungguh ahlong je tuan-tuan. Ya. Jadi zaman Nabi dulu, antara ceti besar Mekah namanya Sayyidina Abbas, bapa saudara Nabi. Orang Mekah tuan-tuan, kalau kita pinjam duit, kita tak perlu bayar apa-apa tambahan. Ya, maknanya kalau kita janji nak pinjam dan nak bayar balik dalam masa tertentu, katalah pinjam beberapa dinar, 1000 dinar, kemudian bayar balik dalam 6 bulan. Kalau dia boleh bayar on time, tak ada kena apa-apa charges. Tetapi lambat sehari tu tuan-tuan, charges sudah mula dah. Ya, itu yang dipanggil riba jahiliyah.
Ya, tak ada riba tu sekarang tuan. Ni zaman dulu riba jahiliah. Ya. Antara yang melakukan riba jahiliah adalah bapa saudara Nabi Sayyidina Abbas. Sebab itu Abbas tak hijrah. Kerana kalau Abbas hijrah pergi Madinah, dia tak boleh bisnes. Pasal Madinah punya charity tuan sudah dikuasai oleh orang Yahudi. Maknanya company dia establish dekat Mekah. Kalau dia nak transfer company dia pergi buat operasi di Madinah, memang terlungkup tuan. Pasal Madinah punya charity lagi power. Ya, memang terlungkup ya perniagaan siapa? Perniagaan Sayyidina Abbas. Sebab tu Abbas tak hijrah. Abbas dikerah oleh Abu Lahab, oleh Abu Jahal untuk berperang dalam perang Badar. Nasib baik tak mati tuan. Dia kena tangkap dan akhirnya dia kena bayar duit tebusan tuan. Nak tunjuk orang Islam yang ditangkap dalam perang Badar lawan Nabi tau. Mereka ni bukan geruk Nabi, mereka orang Islam tapi dikerah tenaga oleh Abu Jahal. Yang mati pun ada tuan. Yang mati pun ada. Ya. Dan mereka ini Quran kata ulaika hum. Ya, siapa tuan mereka ini ya? Ulaika ma'wahum jahannam ayat 97 ya dalam surah Al-Maidah. Mereka ini tempat kembali mereka adalah jahannam. Wasa'at masirah ya, jahannam itu tempat balik paling teruk tuan. Ya, maknanya nak bagi tahu orang yang tak hijrah tu zaman Nabi. Zaman kita tak payah hijrah fizikal. Tuan-tuan dah duduk di mana? Tuan-tuan dah duduk di Damansara Utama ni, duduk sini sudah. Tuan-tuan duduk taman tu je, tak payah pindah tuan. Tetapi kita hijrahkan pemikiran kita. Kita upgrade kita punya ibadah tuan-tuan. Ya, ada banyak benda tak yang boleh buat, banyak tuan-tuan. Ustaz bagi contoh tuan-tuan ya. Kita cerita malam ni tentang qul huwallahu ahad aja. Ya, ibadah apa kita boleh buat dengan qul huwallahu ahad? Tuan-tuan, di Masjid Quba dulu tuan, zaman Nabi Masjid Quba, ya, ada seorang imam yang mengimamkan solat di Masjid Quba. Nabi imam di Masjid Nabawi. Masjid Quba dengan Masjid Nabawi itu jarak dia 3.2 km. 3.2 km ni lebih kurang 2 batu lah. Sebab satu batu 1.6 km. Jadi kalau 2 batu 3.2 km. Taklah jauh sangat. Tapi nak jalan kaki letih tuan. Daripada hotel tuan nak pergi Quba jalan kaki. Tak ada orang Melayu buat tuan. Mesti naik taksi ni atau naik bas. Ya, 3.2 km lah. Tak larang kita. Di Masjid Quba tu tuan, ada seorang imam. Imam ni tuan, ya. Ya. Tuan-tuan bila sujud dahi kena-kena tuan. Ya. Okey, Ustaz tanya tuan. Kebetulan Ustaz nampak, so Ustaz kena sebut lah, ya. Tuan-tuan, anggota sujud ni dahi, dua tangan, ya. Lutut kan, dan kaki-kaki tu macam ni tuan-tuan. Tuan-tuan tak boleh macam ni ya. Tuan-tuan kena lipat ibu jari. Kerana jari kaki kita ni dia tak sama lurus ya. Kalau tuan-tuan lipat ibu jari, maka jari kelingking kena. Dan tuan-tuan, ini kesempurnaan sujud tuan-tuan. Okey, saya tanya tuan-tuan, hidung ni masuk tak anggota sujud? Hidung masuk ke tak? Tuan-tuan, hidung tak masuk. Mana sebut tadi? Kan dahi, kan dua telapak tangan, lutut dan juga kaki tuan-tuan. Tuan-tuan, bila tuan-tuan sujud, hidung kena bagi kena. Hidung bukan termasuk anggota sujud. Tetapi kalau hidung tuan-tuan tak kena pada sejadah, apa jadi pada dahi tuan-tuan? Tak sempurna tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, ya, minta maaf saya nak sebut, ketika tuan-tuan sujud, hidung mesti kena pada tempat sujud. Ya, tadi minta maaf masa solat sunat lepas maghrib tadi pun saya tengok ada tuan-tuan. Ya, jadi tuan-tuan betul kan? Yang salah kita buat dulu tu kita minta ampun dengan Allah. Tapi yang baru ni jangan main tuan-tuan. Sebab nanti sembahyang tuan-tuan tak sah. Sembahyang tak sah nanti tuan-tuan rugi tuan-tuan. Sebab sembahyang ni tiang agama. Jadi tuan-tuan, adik-adik tolong ingat ya, solat hidung tak masuk anggota sujud. Tetapi kalau hidung tak kena tempat sujud, dahi tuan-tuan tak sempurna. Tuan-tuan, kita level sekarang ni tuan-tuan, ibadah kita kena sempurnakan. Wuduk kena sempurnakan. Ya, solat kena sempurnakan tuan-tuan. Bukan sekadar buat saja, tak boleh tuan-tuan, tak cukup. Ya, sebab orang yang menyempurnakan ibadah itulah yang kedudukannya tinggi di sisi Allah. Ya, contoh macam tuan-tuan wuduk. Wuduk tuan-tuan, ya, kalau tuan-tuan tengok Nabi wuduk, ya. Sebab itu ada cerita wuduk. Nanti cerita yang Ustaz cerita yang tadi yang imam tadi. Sebab tadi dah terganggu, ya. Imam masjid apa tadi? Masjid Quba kan? Imam masjid Quba ni tuan-tuan, ketika dia solat, lepas baca Fatihah,
Ya, ini dirakam dalam apa ni, apa kita panggil, dalam Musnad Imam Ahmad ada hadis ini tuan-tuan. Hadis ni hadis hasan. Jadi ketika dia menjadi imam, jadi imam tuan-tuan, ya. Bila jadi imam baca Fatihah waladdallin amin. Lepas amin aja dia baca qul huwallah. Lepas qul huwallah baru dia baca surah lain. Maknanya tuan-tuan, setiap kali solat, terutamanya solat maghrib, solat isyak, solat subuh. Sebab kalau solat zuhur dengan asar orang tak dengar. Sebab tu tuan-tuan tengok, kalau imam tak ada, ya, ramai orang berebut nak jadi imam zuhur dengan asar. Apa sebab tuan-tuan? Zuhur asar berebut orang, tapi maghrib isyak subuh tak berani orang nak jadi imam. Pasal apa tuan-tuan? Pasal zuhur dengan asar baca pelan. Sebab tu berebut orang nak jadi imam. Sebab orang tak dengar, ya, tak tahu surah apa dibaca. Tapi kalau solat maghrib, solat isyak, subuh pula kena pagi Jumaat, kena baca sejadah, semua backbenchers tuan-tuan. Semua duduk belakang, dia takut kena tolak jadi imam. Ya, itu biasa. Bukan fenomena di sini, fenomena di seluruh satu Malaysia punya fenomena tuan-tuan. Ya, atau di mana-mana pun sama. Okey, ya. Jadi lelaki tadi dia baca qul huwallah. Qul huwallah lepas tu baru baca surah lain. Qul huwallah baca surah lain. Kemudian ada jamaah masjid di Masjid Quba ni zaman Nabi ni, mereka pergi report ke Nabi. Tuan-tuan saya nak beritahu, cerita orang report ni zaman Nabi pun ada tuan-tuan. Yang kaki report ni bukan zaman kita je, zaman Nabi pun ada. Maknanya dia datang tuan-tuan, datang masjid memang tujuannya nak report, nak bagi tahu kepada Nabi. Apa-apa benda yang tak betul dia nak bagi tahu. Maka bila Nabi dengar tuan-tuan, apa Nabi cakap? Nabi kata panggil imam tadi, ya. Sebab kita kena dengar dua-dua pihak. Kita tak boleh one sided tuan-tuan. Ya, kita kena dengar both side of the coin. Kena dengar apa orang report dan kena dengar imam cakap apa. Nabi panggil imam tu, ya. Bila Nabi panggil imam tu, sebahagian ada dalam kitab Sahih Bukhari pada tuan-tuan. Nabi tanya dia, pasal apa yang kamu baca tiap-tiap kali lepas Fatihah baca qul huwallah. Tiap-tiap kali lepas Fatihah baca qul huwallah. Apa sebab? Ya, dia kata, ya Rasulullah, aku sayang, aku suka, aku cinta pada surah ni. Ana uhibbu hadhihi surah. Aku cinta sungguh surah ni. Nabi jawab apa tuan-tuan? Nabi kata, hubbuka, cinta kamu, ya, iyaha, kepada surah qul huwallahu ahad ini, yudkhilukal jannah, akan memasukkan kamu dalam syurga. Nampak tuan-tuan? Geng yang report tadi, dia ingat Nabi akan balun kawan ni tuan-tuan. Tiba-tiba Nabi puji kawan ni. Qul huwallah tuan-tuan. Tapi jangan tuan-tuan salah, ya. Jangan baca qul huwallah saja, bukan, ya. Ini qul huwallah, lepas tu baca surah lain. Nabi kata hubbuka iyaha, cinta kamu terhadap surah ini, yudkhilukal jannah, ya, akan memasukkan kau ke dalam syurga tuan-tuan. Nak tengok tuan-tuan qul huwallah. Kemudian Nabi sindir kepada orang yang report ni tuan-tuan. Ya, Nabi bertanya. Nabi kata ayajizu ahadukum an yaqra'a sulusal Quran fi lailatin. Saya terjemahkan tuan-tuan. Hadisnya hadis Sahih Bukhari. Ayajizu ahadukum, adakah seseorang kamu merasa berat, ya, an yaqra'a, untuk dia membaca sulusal Quran, 1/3 Quran. Tuan-tuan, qul huwallah tu pahalanya macam 1/3 Quran. Ya. Jadi kalau tuan-tuan nak dapat pahala baca Quran setiap malam, paling kurang, tapi Quran jangan tak baca. Maknanya kalau tuan-tuan tak sempat nak habis baca Quran tu, paling kurang baca 3 kali qul huwallah, pahalanya macam pahala seluruh Quran tuan-tuan. Kerana Nabi sebut dalam hadis Sahih Bukhari, adakah ahadukum, seseorang kamu merasa berat ayat qira'a sulusal Quran, untuk membaca 1/3 daripada Quran fi lailatin, pada setiap malam. Tuan-tuan, ya, orang yang membaca qul huwallah saja, qul huwallah tuan-tuan. Ini belum cerita surah lain. Ya, orang yang baca qul huwallah sambung dengan qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dalam hadis Imam Ahmad, Nabi kata qul huwallahu ahad wal mu'awwizatain, dan 2 surah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. 3 tuan. Qul huwallah, kemudian qul a'udzu birabbil falaq, kemudian qul a'udzu birabbin nas. Ya. Bila dia baca tuan-tuan, ya, hina tumsi wa hina tusbih, setiap kali menjelang malam, mana maghrib, dan setiap kali waktu pagi, maknanya subuh tuan-tuan. Lepas maghrib baca 3 kali, lepas subuh baca 3 kali, salasan baca 3 kali, qul huwallah 3, qul a'udzu birabbil falaq 3, qul a'udzu birabbin nas 3. Usah ulang balik. Ya, lepas subuh dengan lepas maghrib. Ya, hina tumsi wa hina tusbih. Ulama apa ni terangkan, ya, hina tumsi maknanya waktu
Masak tu ialah masakan tu waktu maghrib tuan-tuan, mula maghrib. 3 kali qul huwallahu 3, qul a'udzu birabbil falaq 3, qul a'udzu birabbin nas 3. Ya. Tapi macam tadilah ya, mesti orang kata apa manfaatnya Ustaz? Nabi buat, yang pertama Nabi buat, kalau Nabi buat kita kena buat. Ya, apa dia tuan-tuan? Yakfika, ya. Nescaya Allah akan cukupkan keperluan kamu tuan-tuan. Ya. Kulla yaumin, setiap hari marrataini 2 kali. Siapa yang baca qul huwallahu 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali pada waktu lepas maghrib dan juga waktu lepas subuh tuan-tuan, Allah akan cukupkan keperluan dia setiap hari marrataini 2 kali. Sebab apa? Sebab baca 2 kali. Baca lepas subuh dapat ya, kita dipenuhi keperluan kita tuan-tuan. Allah akan fulfill kita punya needs pada hari itu tuan-tuan. Apa tuan-tuan nak? Mudah-mudahan Allah kabulkan, Allah penuhi. Lepas subuh 3 kali lagi lepas maghrib. Susah ke tuan-tuan? Tak susah. Sebab tu Nabi sindir ya, kawan tadi tu. Nabi kata ayam jizu ahadukum ayyaqra sulusal Quran fi lailatin. Susah sangat ke nak baca ya, qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas ni setiap kali lepas subuh dengan lepas maghrib 3 kali. Susah sangat ke tuan-tuan? Senang, tak susah tuan-tuan. Kena amal tuan-tuan. Ya, sebab itu tuan-tuan, kalau kita nak ulas macam-macam tuan-tuan. Sebab itu Ustaz nak buat kesimpulan saja tuan-tuan pada malam ni. Cerita pasal hijrah bukan hijrah tempat tinggal. Tak perlu dah tuan-tuan. Tuan-tuan boleh duduk tempat tuan-tuan. Tetapi kita hijrah minda kita. Kita ubah mindset kita tuan-tuan. Ibadah kena upgrade. Ya, Ustaz nak tutup pada malam ni dengan cerita Nabi Mi'raj. Nabi dengar apa tuan-tuan? Nabi dengar bunyi terompah atau capal Bilal bin Rabah. Ya, Bilal bin Rabah ni orang Eritrea tuan-tuan, bukan Ethiopia, Eritrea. Beliau datang ya di Mekah, sebahagian kata dia datang sebagai seorang hamba. Ya, kemudian dibebaskan ya, memang dibebaskan oleh siapa tuan-tuan? Oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika beliau diseksa ya oleh tuan dia Umayyah bin Khalaf, Sayyidina Abu Bakar yang membebaskan dia. Sebab itu Bilal bin Rabah kata, aku jasa Abu Bakar aku tak lupa. Dialah yang membebaskan aku ketika aku diseksa oleh Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf tadi salah seorang daripada VIP Mekah yang buat keputusan di Dewan Undangan Negeri Mekah dan yang kepung rumah Nabi, Umayyah bin Khalaf. Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf. Ya, itu memang tak lepas. Ni 3 sekawan tuan-tuan yang selalu buat jahat. Mereka buat jahat secara berjamaah tuan-tuan. Ya, orang jahat pun buat secara berjamaah. Takkan kita buat baik tak berjamaah tuan-tuan. Ya. So balik ke cerita Bilal tadi. Maka ketika Nabi mendengar ya bunyi telapak, apa kita panggil, bunyi hentakan terompah ataupun capal Bilal, ketika Nabi turun ke bumi, antara yang Nabi nak jumpa adalah Bilal. Nabi nak tanya dia, macam mana ibadah apa yang dia buat sehingga bunyi terompahnya terdengar di syurga. Seolah-olah macam dia masuk syurga dulu pada Nabi. Takkanlah kan? Tapi sebab ketika malam Mi'raj, Nabi diberi peluang melihat keadaan syurga. Nabi dengar bunyi terompah dia tuan-tuan. Nabi pun tanya dia. Bila Nabi tanya Bilal, jadi malu dia. Jadi malu Allah Bilal. Dia kata, ibadah aku biasa-biasa je ya Rasulullah. Solat berjamaah macam biasa macam orang lain, solat-solat sunat macam orang lain, puasa sunat macam orang lain, ya, tak ada yang special aku buat. Nabi kata, cuba tengok balik apa yang special kamu buat. Apa yang dibuat tuan-tuan? Dia kata, mungkinlah kalau ada pun setiap kali aku bersuci maka aku akan berwuduk. Orang Melayu panggil solat sunat wuduk, ya. Sebenarnya bukan solat sunat wuduk nama dia tuan-tuan. Nama dia solat sunat taharah. Kerana Bilal beritahu setiap kali aku taharah, aku membersihkan diri, ya, bukan tawaddu'a tapi tatahharah. Tatahharah dalam hadis merujuk pada makna bersuci, bukan mesti berwuduk. Sebab orang di tengah padang pasir kadang-kadang tak ada air. Bila tak ada air dia kena ganti dengan tayamum. Makna lepas tayamum boleh tak solat sunat tayamum? Ya. Lepas wuduk pun solat sunat wuduk, lepas tayamum solat sunat tayamum. Semua solat sunat ni dipanggil solat sunat taharah. Ya, solat sunat selepas bersuci tuan-tuan. Ya, kata Bilal aku tak pernah tinggal. Nabi kata mungkin itulah ibadah yang memasukkan engkau dalam syurga. Nabi pun sebut satu hadis tuan-tuan. Nabi kata ma min ahadin, mana-mana ya manusia orang beriman ni yang tawaddu, yang berwuduk, fayuhsinul wuduk, dan dia memperbaiki, menyempurnakan wuduk. Maknanya tuan-tuan, yang Nabi sebut, yang Nabi puji dalam hadis kebanyakannya adalah orang yang menyempurnakan. Sembahyang kena sempurna, sujud kena sempurna, wuduk kena sempurna tuan-tuan. Nanti kita urai sikit tuan-tuan, ya.
Jadi Nabi kata ma min ahadin yatawaddu fa yuhsinul wudu. Siapa yang dia berwuduk kemudian dia sempurnakan wuduknya, ya. Kemudian apa tuan? Wa yusalli raka'atain, dia solat 2 rakaat. Yang kita panggil solat sunat selepas wuduk atau selepas tayamum tadi, ya. Yuqbilu bi qalbihi wa wajhihi, ya. Yuqbilu bi qalbihi wa wajhihi fihima, dan dia fokus dalam solat dia, tak fikir benda lain, tak bercakap benda lain. Ambil wuduk, siap masuk sembahyang, Allahu akbar, sembahyang sunat 2 rakaat tuan-tuan, ya. Ini yang dibuat oleh Bilal. Maka apa tuan-tuan? Nabi kata illa wajabat lahul jannah, maka wajib baginya syurga. Hadis ini hadis cerita tentang Bilal. Kalau orang tanya kita yang dijamin syurga di kalangan sahabat siapa? 10 tu lah. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, ya, Abdurrahman bin Auf, ya, Sa'd bin Abi Waqqas, Az-Zubair, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah, Sa'id bin Zaid. Ada 10. Tak ada bunyi Bilal. 10 ni memang terbaik. Tapi Bilal termasuk tak dijamin syurga? Ya. Di mana tuan-tuan? Hadis tadi. Mana-mana lelaki, mana-mana muslim atau perempuan, lelaki atau perempuan yang berwuduk, kemudian dia menyempurnakan wuduk, dia solat 2 rakaat yang kita panggil solat sunat wuduk tu, ataupun solat sunat tayamum, dia tidak bercakap dengan orang lain. Maknanya dia fokus, ya, dia fokus pada solat dia tuan-tuan. Sampai selesai barulah dia bercakap dengan orang lain, ya. Illa wajabat lahul jannah, maka wajib baginya syurga. Ini hadis yang mengembirakan Bilal bin Rabah tuan-tuan. Okey tuan-tuan, ya, menyempurnakan. Kita pergi wuduk je tuan-tuan. Ya, kita cerita wuduk sebab masa tak mengizinkan. Kalau ada peluang lain kali lah, ya. Mungkin Ma'al Hijrah tahun depan lah pula tuan-tuan kita cerita lagi, ya. Jadi wuduk soal contoh. Dalam mazhab kita Syafi'i tuan-tuan, wuduk ni macam biasa juga, dia ada rukun wuduk, dia ada sunat wuduk, ya, dia ada makruh wuduk, dan dia ada yang membatalkan wuduk. 4. Ada rukun yang kena buat, tak boleh tinggal, ada sunat, ada makruh, dan ada yang membatalkan. 4 tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok, ya, dalam wuduk kita ni tuan-tuan memang semua orang buat, ya. Maknanya basuh muka dengan niat, basuh kedua tangan, sapu kepala, basuh kaki, tu semua kita buat. Tetapi dalam mazhab kita Syafi'i tuan-tuan, yang sunat-sunat jangan tinggal. Sebab tu lafaz bismillah, bismillah sunat, tapi tuan-tuan sebut bismillah, ya. Paling kurang basuh tangan, bersihkan. Tengok kalau ada sisi ikan, kalau orang perempuan apa-apa benda, bersihkan tangan tu. Kumur-kumur 3 kali. Yang selalu Ustaz tengok orang Melayu, dia jarang masukkan air dalam hidung. Kumur-kumur dia buat, masukkan air jarang tuan-tuan. Tuan-tuan kalau selama ni tak buat, malam ni kena buat, ya. Kalau ada wuduk lagi, maknanya esok kena buat tuan-tuan. Apa tuan-tuan? Ya, kita kena bersihkan hidung tu tuan-tuan. Ya, masukkan air, keluarkan 3 kali, kumur 3 kali, basuh hidung pun 3 kali. Kemudian apa lagi tuan-tuan? Ya, sapu kepala. Sapu kepala biasa orang Melayu dia touch elbow je tuan-tuan. Tuan-tuan, Nabi tak buat macam tu tuan-tuan. Cuba tuan-tuan tengok kesempurnaan wuduk. Basuh, sapu, bukan basuh, sapu kepala tuan-tuan. Mudah-mudahan rambut yang kena dengan wuduk itu selamat daripada api neraka tuan-tuan. Tuan-tuan tak nak ke? Ya, keseluruhan kepala kita ni Allah selamatkan daripada api neraka tuan-tuan. Ya, tapi janganlah tasyibbu. Tasyibbu memang sah. Tetapi tuan-tuan tak dapat kesempurnaan. Ingat tak Bilal tadi? Mana-mana muslim atau muslimah yang berwuduk dan menyempurnakan wuduknya, memperelokkan wuduknya. Ya, kadang-kadang Nabi sebut fayuhsinul wuduk, kadang-kadang fayusbihul wuduk. Dia sempurnakan wuduknya tuan-tuan. Kemudian solat 2 rakaat. Dia tak fikir benda lain, fokus, ya. Melainkan Allah wajibkan baginya syurga. Syurga tuan-tuan. Ya, tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak dapat syurga, Ustaz sebut pada diri Ustaz dan tuan-tuan, mari kita sama-sama baiki wuduk kita balik tuan-tuan. Kita baiki solat kita, kita sempurnakan bacaan Quran kita, tengok makna, tengok terjemahan, supaya kita membaca doa yang betul pada waktu yang betul. Tuan-tuan ingat tadi, ya, kita biasa baca Rabbi adkhilni pada waktu tahajud kan? Tetapi bila kita tengok dalam kitab tafsir dan kitab sirah, rupanya Nabi baca itu ketika apa tuan-tuan? Ketika crossing border tuan-tuan. Nak cross border baca. Ya, kita jarang baca tuan-tuan. Ya, jadi oleh kerana itu kita buatlah. Ya, kalau nak sebut, nak bongkar daripada sirah banyak tuan-tuan. Ya, kitab sirah ni tuan-tuan, kalau nak baca betul-betul, ya, setahun 2 pun ya tak selesai tuan-tuan. Tuan-tuan tengok, ya, ada sahabat kita daripada JNB pun tanya. Ya, Ustaz mengajar sirah untuk orang pencen JNB tuan-tuan 5 tahun tuan-tuan. 5 tahun baru habis satu kitab. Maknanya nak bagi tahu itu pun 2 kali sebulan.
Ya, sebab apa tuan-tuan? Sebab sirah ni kena pergi detail, kena bagi tahu Nabi buat apa, macam mana, apa kaifiat. Tuan-tuan ambil masa untuk mengaji tuan-tuan. Ya, masjid tuan-tuan ada buat majlis, ada buat kuliah maghrib, kuliah subuh datang. Ya, kerana apa tuan-tuan? Kerana ilmu inilah yang akan membetulkan ibadah kita. Dan dengan ibadah yang betul dan sempurna itulah nanti Allah masukkan kita dalam syurga tuan-tuan. Allah redha, Allah tengok, Allah sayang, Allah rahmat kita tuan-tuan. Mudah-mudahan dengan sebab itulah kita boleh masuk syurga Allah tuan-tuan. Tak ada benda yang kita nak dalam dunia ni melainkan redha Allah. Tak ada benda yang kita nak masa kita di mahsyar besok selepas mahsyar melainkan syurga tuan-tuan. Tak ada benda lain tuan-tuan. Rugi ya kalau duit banyak kita, ya, harta kita melimpah ruah tapi kita tak gunakan untuk jalan Allah tuan-tuan. Ya, sebab apa tuan-tuan? Sebab kita tak nak jadi macam Abu Lahab yang harta dan urusan pekerjaan perniagaan tak menguntungkan. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Rugi tuan-tuan. Ya, cuba tengok Abu Bakar apa jadi tuan-tuan. Habis hartanya untuk Islam. Apa jadi pada Uthman bin Affan? Apa jadi pada Abdul Rahman bin Auf? Orang kaya. Islam tak pernah larang kita cari rezeki. Ya, jangan sampai melalaikan ibadah, ya, ibadah khusus terutamanya solat. Jangan sampai sembahyang ujung-ujung aja tuan-tuan. Kita bila masuk maghrib, orang kata maghrib dah masuk, tak apalah, maghrib boleh lagi. Pukul berapa? Dia tanya isyak pukul berapa tuan-tuan? Jangan tanya isyak pukul berapa. Maghrib as soon as possible tuan-tuan kena buat. Ya, benda lain boleh tinggal tuan-tuan. Sembahyang jangan. Ya, kalau boleh di awal waktu berjamaah cantik. Ya, kalau isyak lain tuan-tuan. Isyak special. Sebab tu kita kalau ada urusan, kita ada program, ada forum, ada majlis dan sebagainya, isyak kita boleh lewatkan, tak ada masalah. Nabi biasa melewatkan isyak dengan syarat masih berjamaah dengan jumlah yang ramai. Tak ada masalah tuan-tuan, ya. Subuh tak dilewatkan. Zuhur kadang-kadang kalau cuaca panas betul. Asar segera tuan-tuan. Maghrib lagi sempit, masanya sangat sempit. Sebab tu maghrib jangan abaikan tuan-tuan. Ya. InsyaAllah ada peluang kita cerita lagi. Setakat ni, ya, itu yang boleh Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan tuan-tuan ada manfaat, dapat manfaat. Tuan-tuan, mesej hijrah satu je. Ya, kita kena hijrah pemikiran kita supaya ibadah kita lebih baik, supaya amalan kita lebih sempurna. Kerana ibadah yang baik dan sempurna itulah yang dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana ibadah wudu dan solat yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Sehingga ketika malam Mi'raj, Nabi diperdengarkan dengan bunyi terompak ataupun capan Bilal tuan-tuan. Takkan kita tak nak macam dia tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah masukkan kita dalam golongan orang yang mendapat kelebihan kerana menyempurnakan ibadahnya tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli halin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, manfaatkan apa yang kami belajar, apa yang kami dengar pada malam ni ya Allah. Bukakanlah pintu hati kami untuk menyedari bahawasanya ibadah kami ini banyak kekurangan ya Allah. Jadikanlah kami orang yang berpeluang untuk mengaji, menambah ilmu, memperbaiki amalan kami supaya amalan kami lebih sempurna, dan jadikanlah kami orang yang suka untuk datang majlis ilmu. Kerana dengan ilmu itu boleh memperbaiki, memperelokkan ibadah kami, dan ia menjadi sebab untuk kami dimasukkan dalam syurga-Mu ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada pihak masjid yang bagi kesempatan Ustaz untuk berkongsi sedikit maklumat dan ilmu. Mudah-mudahan ada manfaat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.